time tu aku nampak muka dia duk senyum sambil ada darah duk meleleh kat sini. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. Okay, hi, Assalamualaikum korang. Welcome back to my channel. It's me Ika Lee here. Hai, mesti hampa tengah tunggu aku punya cerita seram kan. Sorry hampa, aku busy sangat. Rumah aku baru settle cat, baru settle pasang tikar, baru duk susun-susun barang. Macam-macam aku buat. InsyaAllah aku akan buat seminggu 2 paling kurang ataupun 3 video. Cuma itulah tarikh tetap aku tak boleh nak bagi tahu sebenarnya. Apa-apa pun hampa tunggu je lah noh. Okay. So sebenarnya hampa jangan ingat ni studio aku. Bukan. Aku dekat rumah askar aku yang selalu ada dengan aku video video mukbang ke apa-apa tu lah kan. Aku dekat rumah dia. Sebabnya tadi aku dekat rumah aku lah. Aku kan duduk seorang. Lepas tu aku tengah duduk seronok nak buat konten ni. Aku dah set up apa semua, dah duduk depan kamera nak cakap. Aku baru buat opening, aku kena kacau Hampa tak ada macam orang tendang dinding macam boom boom macam tu. Kuat gila. Lepas tu aku macam apa benda kan. Aku ingat mungkin laki bini gaduh ke kat sebelah. Tapi tak, dia macam susah aku nak habaq. Tapi macam orang tu tendang dinding daripada luar. Bukannya daripada sebelah rumah jiran, tapi daripada sebelah luar. Faham tak? Bukan luar dekat koridor, tapi belah luar yang payah lah aku nak cakap. Hampa pandai-pandai lah bayang sendiri. Lepas tu dia dah diam bunyi yang tendang-tendang tu. Tiba-tiba bunyi macam kuku duk cakap dekat tingkap. Macam mana bunyi dia cerik macam tu kan. Aku macam ngilu lah. So aku decide aku datang rumah askar aku ni lah. Aku pinjam bilik gaming dia untuk buat konten aku. Sebab apa? Aku tak nak hampa tertunggu-tunggu aku punya konten. Sebab aku rasa 2021 ni konten aku kurang sangat. Okay, tu aku dah cerita seram dah. So back to our story. Kali ni aku nak cerita pasal pengalaman aku pergi ride. Okay. Tapi pengalaman aku pergi ride dia tak banyak sangat. Ada tapi tak berapa nak banyak. Tak ada dah setiap kali aku pergi ride malam. Sebab jarang aku ride waktu malam kan. Okay. So yang first kali aku nak cerita, time ni aku ride daripada Taiping Perak pi Penang. Time ni kalau aku fikir-fikir balik, aku rasa macam aku bodoh sangat, tahu tak? Memang aku rasa aku bodoh gila-gila. Sebab time tu lesen aku mati, road tax aku pun mati, tapi aku boleh ride pergi Penang. Time tu aku tak fikir apa dah. Sebabnya aku tak ingat lah time tu aku gaduh dengan mak aku ke, ataupun aku ada masalah dekat tempat kerja ke apa. Aku tak berapa nak ingat. Tapi yang aku paling ingat, aku rasa time tu ayah aku baru meninggal. So aku macam tekanan lah, macam depression gitu. Lepas tu aku ride ni, aku bawa motor seorang-seorang. Aku pergi Penang. Aku ride. Aku time tu aku hampir nak kena langgak dengan lori, tapi alhamdulillah tak jadi apa. Lepas tu aku dah ride, aku dah sampai Penang apa semua ni. Aku pilih lepak Padang Kota. Time tu Padang Kota ada lagi orang duk mengai. Aku pun duduk, aku singgah 7E beli Maggi, buah yang apa semua. Aku pergi lah duduk dekat Padang Kota tu. Aku tengok depa duk mengai. Punya syok depa duk mengai. Seingat aku lah, masa aku sampai tu, orang yang duk mengai ni duduk jauh pada aku. Tak ada yang duduk dekat pun dengan aku. Semua duduk jauh. Tiba-tiba kan aku duk layan perasaan ni, ada suara lelaki dekat sebelah aku macam, "Mai daripada mana?" Dia cakap macam tu.
aku pun macam terkejut lah, dia duduk belah kiri. Aku macam siapa dia kan, aku macam tu. So dia kata main mengai, dia kata lagu tu. Aku pun macam okey kan. Dia tanya lagi, mai daripada mana, dia kata kan. Aku kata lah mai daripada Teping. Dia kata mai sini kenapa? Aku kata saja mai sini nak makan Maggi. Aku kata macam tu. Lepas tu dia macam macam tu je, dia senyum je. Aku pun tengok je lah. Tapi aku peliknya, waktu aku tengok dia tu, dia dah baling pancing tau dalam laut. Aku time tu aku macam terfikir juga, tadi aku duduk sini tak ada orang. Yang ada orang macam belah hujung sana kan. So kiranya jauh daripada aku. Sejak bila pula ada abang ni sebelah aku? Kalau kata betul lah dia baru mai, kenapa aku tak perasan? Mestilah dia mai, dia nak set up barang dia, nak bubuh umpan, nak bubuh mata kail apa semua kan. Tapi memang aku tak perasan langsung. And tiba-tiba je dia tegur aku. Waktu tu pun aku tengok pancing dia dah siap balik dalam laut. Takkanlah aku tak perasan sangat sampai tahap macam tu kan. Tapi aku duduk relax lah. Dia pun senyap, aku pun senyap layan makan Maggi, syahdu apa semua. Lepas tu dia kata dekat aku, seorang je ke? Dia kata kan. Aku kata seorang je. Dia senyum. Lepas tu dia kata, elok-elok lah tengah malam ni banyak benda yang suka ikut bila kita ni perasaan tengah tak betul. Dia kata macam tu. Macam hati kacau lah kan. Dia kata kita tentang perasaan tak betul ni banyak benda suka nak dekat. Dia kata lagu tu. Aku pun macam asal dia cakap macam ni kan. Lagi satu, macam mana dia boleh tahu aku ni macam orang kata apa, macam hati tengah tak okey lah kan. Macam gundah gulana lagu tu. Tapi aku macam diam je. Aku makan Maggi, aku relax kan. Aku nak pusing lah, aku nak tanya dia, abang daripada mana? Aku nak tanya dia. Masalahnya aku pusing-pusing, dia tak ada. Aku macam tadi aku cakap dengan siapa kan. Aku tengok lah macam serius lah. Aku duk sembang dengan dia tadi. Bila masa dia duk gulung pancing, bila masa pula dia kemas barang-barang dia nak balik. Aku pusing-pusing, dia dah tak ada. Aku macam ya Allah. Aku macam time tu aku tak boleh brain. Tapi bila kita hati dengan otak ni tengah duk serabut, kita tak fikir yang ni sangat. Aku macam mungkinlah aku tak perasan yang dia dah kemas barang nak balik. Aku macam tu je. And then aku balik pergi hotel. Aku tidur. Tapi malam waktu aku tidur kat hotel kat Penang tu, aku kena kacau juga. Cumanya aku kena kacau daripada segi macam aku dengar suara batuk laki dalam bilik aku. Benda-benda macam tu je lah. So aku macam tak ambil pot sangat kan. Esok malam tu baru aku ride balik untuk pi balik Teping. Aku gerak tak lambat pun, dalam pukul 11 macam tu. Sebab selalu kalau aku bawa motor daripada Penang sampai ke Teping dalam 40 minit macam tu je. 40 minit, kadang-kadang setengah jam tengok lah. So time tu aku naik jambatan nombor 2. Aku naik jambatan nombor 2. Time tu baru buka tau jambatan tu. Tak sampai 3 bulan 4 bulan lagi aku naik jambatan nombor 2. Naik lah ni aku jambatan nombor 2 kan lama kan, panjang kan. Aku cakap sepo tak sampai aku tu kan. Lepas tu aku nampak ada orang berdiri tepi jambatan. Macam dia macam, aku tak tahu lah, dia macam tengah berjalan. Aku nampak lah macam kenapa ada orang dekat sini kan. Tapi aku tengok macam tu je lah. Aku nampak perempuan, tapi dia pakai macam pakai orang perempuan biasa. Dia pakai macam baju blouse colour pink kot, tak silap aku. Aku tak sure sangat colour pink ke colour peach ke. Dia lebih kurang-kurang colour lagu tu macam light-light kan. Lepas tu dia pakai seluar hitam ke kain hitam. Aku tak apa nak perasan sebab aku tengah laju ni. Cuma aku macam tu je lah kan. So aku pun pulas lagi minyak kan. Pulas ni aku nampak lagi orang tu. Aku tengok lagi. Aku cakap betul ke kan. Aku macam betul ke. Aku diam lagi. Aku jalan lagi. Motor aku semput. So aku pun berhenti tepi nah. Masa aku berhenti kat tepi tu, aku tak rasa takut lah. Sebab jambatan nombor 2 tu kan terang, lampu dia banyak. So aku ni tak ada lah macam
rasa takut lah kalau tiba-tiba motor mati kat tempat gelap ke apa ke. Time tu aku cuak lah juga kan. Tapi ni kat tempat terang banyak lampu. So aku pun macam pelik. Siapa motor aku tiba-tiba jadi lagu ni. Tak pernah aku tak tahu lah hampa pernah jadi gedok. Macam kita pulih throttle tapi minyak tak sampai, dia macam macam tu. Tapi throttle tu kita pulih. So aku pun macam Sepo aku pun berhenti tepi. Aku tengok, aku kan reti sangat pun kan. Aku tengok-tengok macam tak ada apa pun. Tu sepo motor ni, aku nak start tak boleh, pakai eco tak boleh, pakai starter tak boleh. Aku cakap sepo motor ni. Aku cuak agak time tu. Aku cuak apa? Aku cuak macam kalau kau rosak seseorang kat sini aku nak buat apa. Lepas tu apa ni, kalau orang main rompok aku macam mana, apa semua kan. Nak dijadikan cerita, apa benda, bukan polis yang duk jaga jambatan tu, plus apa peronda, aku tak tahulah benda apa. Tapi had kalau jambatan tu rosak ke apa, depo lah tukar ronda. Aku rasa plus kot. Aku tak tahu. Depo duk main ronda kan. Lepas tu depo mai tanya aku, "Pasal apa dek?" Aku cakap macam tu kan. Lepas tu aku cakap tak tahu, motor tak boleh nak jalan. Aku kata lagu tu. Lepas tu depo pun tengok depo start boleh. Dia kata ni elok je. Lepas tu aku kata tak tahu, dia mengada kot, motor ni perempuan tu, dia nak lelaki yang start dia. Aku kata lagu tu. Lepas tu dia pun gelak-gelak lah. Lepas tu dia pun kata daripada mana. Aku cakap lah, aku daripada Penang lah kan, aku nak main balik Tepin. Lepas tu dia pun tanya aku seorang. Aku cakap seorang. Lepas tu dia pun kata perempuan ni gila-gila, dia pun kata. Lepas tu aku kata lah benda biasa lah kan. Aku kata macam tu. Lepas tu dia pun kata kat aku, elok-elok sikit nak balik ni. Kalau nampak perempuan ko, nampak siapa-siapa tepi jalan, jangan duk tegak. Dia pun kata lagu tu. Lepas tu aku kata lah, apa siapa? Dia pun semua diam. Dia pun kata tak apalah, pandai-pandai buat diri. Nak jalan ni, macam Allah doa apa-apa patut dulu. Aku ni macam tak puas hati. Aku macam, awak bang cerita lah siapa? Lepas tu dia pun kata lah, dak bukan apa. Dia pun selalu duk cerita nampak perempuan duk berjalan sorang-sorang dekat jambatan ni. Dia pun kata lagu tu. Dia pun kata jambatan ni keras sikit. Lepas tu aku macam, oh ya ke? Tak tahu pun. Sebab jambatan baru kan, bukan ada accident apa lagi kan. Aku cakap macam tu. Lepas tu dia pun gelak. Dia pun kata macam, yalah dek, tempat tak accident pun kita baru buat. Mestilah benda-benda tu kot marah ke, kita ambil jalan depo ke apa ke. Orang tu kata macam tu. Aku pun kata, tak apalah. Lepas tu dia pun kata, tak apalah dek, jalan kami ikut kat belakang. Sebab sekejap kami pun nak jalan sampai ke tengah, dia kata. Kami nak pergi duduk kat tengah tu. Kat tengah, kira macam center jambatan tu lah. Aku pun jalan, dia pun follow belakang. Aku jalan lah. Lepas tu sampai dekat center tu, dia pun bagi lampu. Aku pun aku belah. Lepas tu tak apalah, udah belah, dah balik. Time tu tak ada kacau apalah. Balik. Lepas tu kalau siapa yang duk taping, kita daripada Penang, kita mesti akan lalu jalan apa, time tu aku ikut jalan ni, alah apa kena nama, Jalan Ayak Putih. Aku dah lama tak balik taping. Kita daripada Penang, kita akan lalu, kan kita nak keluar tol. Aku keluar tol ke Munting kan kita nak keluar tol. Kita akan lalu kot Taman Berkat semua tu, hampa tahu tak? Yang dekat dengan sekolah memandu pun semua tu. Aku ikut jalan situ. Sebabnya aku nak ikut, aku nak keluar kot tu Ayak Kuning. Member aku kata ada roadblock. Aku kan tak ada road tag, lesen aku mati kan. So aku ikut sini, dia pun kata sini clear. Aku nak ikut kot Lake Garden. Aku pernah kena kacau kat Lake Garden, macam mamat-mamat rempit lah. So aku tak berani, aku lalu jalan tu. Aku lalu lah jalan kot Taman Berkat apa ni. Aku tak ingat lah nama tempat tu. Tapi yang aku ingat, kalau hampa orang sana lah, jalan tu aku rasa Jalan Ayak Putih lah. Yang bila kita jalan, kiri kanan kelapa sawit. Lepas tu ada satu futsal, gelanggang futsal. Gelanggang futsal lah. Tapi tempat futsal lah, tempat orang duk main futsal. Kalau kita daripada Penang tu, dia belah kiri, tak silap aku lah. Jalan tu kan gelap dengan berlubang. So aku tak boleh nak buat laju. Aku kena buat slow je. Aku buat slow lah. Slow ni kan. Aku nampak ada orang tua tepi jalan. Kita ni muka jahat, tapi berangin lah badan. Kita ni muka jahat, tapi hati baik kan. So kita pun macam,
Berhentilah aku cakap, pakcik nak pergi mana pakcik? Dah tengah-tengah malam ni. Time tu tak silap aku dalam ke 12 lebih macam tu lah. Lepas tu pakcik tu diam. Tapi kan pakcik tu pun busuk gila. Lepas tu aku macam, pakcik ni baru balik kerja, busuk peluh kot. Aku macam tu kan. Aku pun tanya ke pakcik tu, pakcik nak pergi mana pakcik? Sengak. Apa tu sengak je saya tanya ni. Kalau tak jauh mai saya tumpang. Aku kata lagu tu. Pakcik tu diam. Dia diam lah. Aku pun macam, dia sengak tak apalah. Mungkin dia tak nak lah kot. Iyalah kan, takkanlah dia nak naik motor dengan orang muda dengan ada darah pula tu. So aku pun kata tak apalah pakcik, saya gerak dulu lah no. Gelap kawasan ni. Lepas tu dia tunduk macam ni je. Dia statik je tunduk macam ni. Lepas tu dia angguk. Aku pun tak apa, aku jalan. Elok lepas sikit daripada futsal tu, aku nampak balik orang tua tu. Tapi masa aku nampak dia tu, dia bukan tunduk macam ni. Masa aku nampak dia kira ni aku jalan, dia macam ni. Ni muka dia kan. Kan aku jalan macam ni, dia tunduk macam ni je. Ni masalahnya, kali kedua yang aku jumpa dia tu, aku macam ni, dia duduk macam ni. Kiranya muka dia ni hadap aku. Time tu aku nampak muka dia duduk senyum sambil ada darah duduk meleleh kat sini. Time tu aku memang cuak gila babi lah. Sorry tercarut. Time tu memang aku cuak gila. Aku punya pulas throttle selamatlah tak jadi macam dalam filem tiba-tiba motor jadi berat ke tak ada. Aku punya pulas sampai dekat traffic light tu, terus masuk kanan kan jumpa KFC simpang kan. Aku pulas merodok semacam lah sampai rumah. Selamat time tu dia tak mengikut ke apa tak ada. Tapi time aku nak masuk rumah, kan macam kan petua orang tua macam sebelum masuk rumah kita ludah ke ataupun kita baca doa apa-apa kan. Time tu aku ludah lah. Tapi aku baca lah Fatihah sebelum masuk rumah kan. Lepas tu aku dengar macam macam tu. Slow je macam tu. Aku masuk rumah cepat-cepat kan. Lepas tu mak kata, Hana pergi ke mana? Mak tak kata nak balik rumah apa-apa hal. Aku bebel kan. Lepas tu aku dah mandi apa semua kan. Lepas tu aku dengar mak aku cakap daripada depan, Tok lah balik lambat-lambat. Dah ada benda tak elok dia mengikut. Mak aku cakap macam tu. Aku tak tahu lah sama ada mak aku ada dengar bunyi ke apa ke. Aku tak tanya dah sampai sekarang. Aku tak tanya. Sebab kalau aku tanya confirm aku kena marah balik. Dia kata tu semua punca daripada aku. So yang tu pengalaman pertama masa aku pergi ride dekat Penang. Kali kedua masa aku pergi ride, aku pergi Penang juga. Tapi time tu aku dengan member-member aku. Tak ada lah sebenarnya, tak ada lah kami pergi ride sangat pun. Tapi kalau hampa tahu daripada Queens Bay tu, jalan kita nak balik ke Teping tu, kalau kita nak naik jambatan nombor 2, kan ada kedai ikan bakar belah kiri tu kan. Kita orang nak pergi makan kat situ. So lepas dah makan dekat situ, kita orang pun teruslah nak balik. Lepas tu kita orang plan, kan sebelum kita naik jambatan Pulau Pinang tu kan ada TMB, tempat orang duk lepak dekat situ bawah jambatan tu kan. Kita orang plan nak lepak kat situ lah, nak ambil gambar lah. Mereka nak buat wheelie bela bapuk pun tak tahu lah kan. Lepas tu kita orang nak pergi lepak situ lah. Cumanya masa kita orang jalan tu, kita orang duk merembar ramai-ramai ni, dalam 20 lebih kot orang. Cumanya time tu kita orang bawa slow. Yalah kalau daripada kedai nak pergi TMB tu tak jauh mana kan. So kita orang ni pun slow je lah, bawa motor macam huha-huha macam tu kan. Then ada satu motor ni macam potong kita orang. So kita orang pun buat tak tahu je lah kan. Lepas tu kita orang duk huha-huha. Dalam lebih kurang dalam 100 meter ke 200 meter lah lagi lah nak sampai ke TMB tu. Kami nampak ada motor accident. Kiranya baru accident. Ada seorang lelaki dengan seorang perempuan duk terbaring. Kami pun apa lagi, cuak lah kan. Yang member-member aku yang lain ni, depo ni semua duduk tepi tau. Depo tak duduk tengah-tengah. Sebab takut lah lagi kalau ramai-ramai lagi orang nak lalu tak ada tempat ke apa semua kan. Hak lain ni semua duduk tepi. Yang mana sampai dulu kat tempat tu, antara yang sampai dulu kat tempat tu aku, lepas tu ada lagi member aku lagi 2 orang. Bukan 2 orang, 2 biji motor. Lepas tu kami pun pergi lah tengok. Kami pergi tengok masa yang accident tu, ada lagi sebiji kereta. Tapi kereta tu aku rasa kawan kepada mangsa yang accident tu lah.
kawan yang mangsa accident ni, dia pun duk menangis. Dia pun dua orang perempuan, dia pun duk teriak Lepas tu aku cakap lah, ni kenapa apa semua kan. Lepas tu dia pun kata kawan dia pun ni baru accident, ada kereta langgar. Dia pun kata dia pun rasa orang tu mabuk sebab orang tu bawa melelong kan. Lepas tu langgar-langgar terus belah macam tu je. Depa ni pula follow dia pada belakang. Bila follow dia pada belakang, nampaklah depa ni accident kan. So depa ni macam tak tahu nak buat apa. Aku pergi lah tengok time tu kan. Aku pergi tengok ni, perempuan tu dia tak pakai helmet. Macam helmet dia letak lah raga motor kot, aku rasa kan. Sebab helmet ada, cuma dia tak pakai. Aku tak tahu lah sama ada helmet tercabut ke apa, aku tak tahu. Tapi memang dia terbaring dengan keadaan yang tak pakai helmet dekat kepala. So aku tengok lah. Aku tengok dia kan, darah ni duk keluar, duk meleleh atas jalan ni. Apa tu aku tengok darah banyak aku macam, aku tak takut darah, cuma kalau aku tengok darah dalam kontinti yang banyak tu, aku macam geli tak. Lepas tu laki tu tak sedap, perempuan tu tak sedap. Aku macam tunduk lah, aku tengok lah dua-dua orang kan. Aku pegang lah dada dia orang. Yang laki tu aku rasa macam dia bernafas, cuma macam dia macam tu, macam orang kata apa, nafas tak apa nak sampai, nafas pendek. Yang perempuan tu pula bila aku pegang dah tak ada bernafas dah. So aku cuak lah. Lepas tu aku cakap dekat member aku, weh, hampa call ambulans kan. Aku cakap macam tu. Mereka pun call ambulans apa semua. So sementara nak tunggu ambulans ni, member aku Hadlin ni semua duduk bersidai tepi jalan lah. Aku pun pergi lah ke tepi jalan. Aku tengok. Tapi yang peliknya dekat situ yang terbaring dua orang, lelaki dengan perempuan kan. Kawan dia pun dua orang kan, dua orang perempuan kan. Tiba-tiba aku nampak ada lagi seorang yang berdiri sebelah kawan depa tu. Macam perempuan duk tunduk tengok juga dua orang yang terbaring ni. So aku macam pelik lah, siapa dia kan. Aku tengok lah lagi. Aku cakap, aku cuit kawan aku, weh. Lepas tu kawan kata, siapa? Weh, member dia dua orang ke tiga orang? Aku cakap macam tu kan. Member siapa? Tu member mangsa tu lah, dua orang ke tiga orang? Aku tanya. Lepas tu dia tengok, dia kata member dia dua orang lah, dua orang perempuan. Lepas tu aku diam. Aku tanya sebelah, weh, member dia dua orang ke tiga orang? Lepas tu member aku lagi seorang, dia tengok, dia kata member dia dua orang. Dia kata yang tu awet. Okey, tak ada apa lah. Lepas tu aku buat jalan, macam jalan pergi ke tengah jalan sikit apa semua kan. Rupa-rupanya lebih seorang yang duk tengok mangsa ni, perempuan yang duk tengah terbaring tu. Aku macam tergamam time tu. Tapi yang dia macam tunduk, dia tengok je mangsa tu. So aku macam serius lah. Macam aku tengok lagi, aku macam tak ada, macam speechless, tak tahu nak kata apa. Aku macam serius lah, macam mana boleh jadi benda-benda macam tu. Aku terfikir juga, adakah tu roh dia ataupun benda yang merupa ke, sebab kat situ kan ada darah. Aku jadi macam teringat-ingat lah benda tu. Lepas tu aku balik rumah, lepas dah settle semua kan, masa ambulans sampai pun semua, memang ambulans dah sahkan memang perempuan tu memang meninggal kat situ. Yang lelaki tu aku tak sure, sebab aku nak tahu pasal perempuan tu je. So masa balik ni, aku bawa motor, memang otak aku memang tak ada dekat dalam kepala aku. Bukan otak fikiran, betul otak aku ada. Memang aku bawa motor macam tu je. Tapi kan aku still teringat-ingat. So bila aku pergi Penang balik, bila aku lalu kat situ balik, aku macam teringat-ingat benda tu lah. Aku tak tahu lah, mereka kata macam jadi badi orang mati. Sebab balik rumah aku termimpi dia apa semua kan. Aku macam mimpi dia macam menangis, aku mimpi dia macam minta doakan dia apa semua. Aku jadi macam takut lah benda-benda macam tu kan. So mereka kata tu badi orang mati. Sampailah aku pergi berubat, mereka bagi aku mandi air limau. So lepas tu aku demam 2 hari, and then aku rasa okey lah sikit. Okay, settle untuk cerita ride aku yang kedua. Cerita ride aku yang ketiga, time ni aku nak ride daripada Setia Alam pi ke PD. Ni lagi gila punya ni. Sabar Fat, aku nak minum dulu.
Okay. So, cerita yang aku ride PPD ni pula, time tu kita orang ada paranormal lah. Time tu aku ada paranormal activity lah kat sana kan, dekat Hotel Mayang Sari. Okay, Mayang Sari kalau hampa tahu lah. So time tu aku balik kerja lambat, aku ada high. Kalau ikutkan aku nak gerak awal dalam pukul 7, pukul 8 macam tu. Tapi nak dijadikan cerita hujan lebat tau. So aku macam decide, tak apa lepas hujan lebat aku nak pergi sana. Tapi lepas hujan lebat tu, aku kena panggil P office ke site. Aku pun PP office lah. Aku tengok-tengok jam pukul 10. Aku macam gila lah. Mesti lah dia orang nak start kan. Sebab dia orang kata dia orang nak start dalam pukul 11 lebih macam tu. Lepas tu aku pun dah tak fikir banyak lah. Keluar-keluar office lah. Terus aku pederah lah motor. Aku terus PPD. Aku seorang. Mesti apa macam gila perempuan yang seorang kan. Tapi memang seriously, memang sumpah lillah ta'ala aku seorang. Alhamdulillah. Lepas tu aku ride lah macam biasa ni. Right, time tu aku sesat weh. Sebabnya time tu handset aku masuk ayat hujan. So handset aku dah macam jadi gelong lah. Macam tengok-tengok map, tiba-tiba dia terpadam. Lepas tu itu tengok map dia terpadam. Memang aku bengang gila time tu. So aku tersasar sampai aku ke Sungai Besi. Aku macam gila-gila benda ni kan. Lepas tu aku pusing. Aku tanya orang jalan, aku tengok signboard, aku jumpa lah jalan. So naik highway semua ni macam biasalah. Tak ada apalah. Sampai dekat PD kan, kita exit tol PD tu kan. Exit tol PD, kalau hampa tahu ataupun hampa pernah pi, takkan hampa tak pernah pi kan. Okay, kalau hampa tahu, lepas kita exit tol PD tu kan, jalan dia gelap. Yang jalan apa panggil nama jalan tu, aku tak ingat lah nama jalan tu. Tapi kan jalan dia kan gelap. So jalan. Aku jalan macam biasa. Tapi yang aku peliknya, aku pelik kenapa time tu tak ada satu pun kereta. Aku macam aku duk bawa dalam gelap ni, macam kenapa tak ada kereta belakang aku kan. Aku duk tu fikir-fikir. Sebab bila aku exit tol tadi, dekat belakang aku ada lori, ada kereta apa semua. Takkanlah motor aku ni laju sangat sampai kereta dengan lori semua tak boleh potong aku. Aku tunggu sampai aku slow motor ni. Aku cakap mana kereta dengan lori ni. Tak ada, tak lalu pun. Aku cakap masalahnya bila kita exit tol PD tu, mana ada jalan lain kan. Memang kita kena jalan tu juga. Tapi memang tak ada. Memang tak ada pun kereta dengan lori yang exit sama-sama dengan aku dekat tol tadi. So tak apalah, aku pun jalan macam biasa je lah. Jalan straight tu terus je. Tiba-tiba aku rasa macam aku dah lama sangat dekat jalan tu, tapi aku tak jumpa jalan keluar. Aku faham tak? Kita dah jalan lama ni, tapi tak ada jalan keluar. So aku macam asal ni aku pula tu asal jadi lama sangat. Aku risau minyak motor habis naknya. Sebab aku terlupa nak isi minyak motor. Aku risau ke mati motor tengah-tengah jalan sebab tak ada minyak. Lepas tu kan baru aku perasan, aku rasa throttle aku dah habis pusing. Meter aku 80 lah. 80 weh. Sedangkan motorku paling-paling tinggi boleh pi 12, 13 lah. Motorku tak ada lah hebat sama nak 24. Tak ada. Kita pakai share bosku. Time tu I suku tak ada lagi. 3 suku ada. Okay. So aku tengok kan, aku throttle dah habis 80. Aku cakap mustahil lah 80 kan. Paling boleh pi pun 13 lah. 14 tu boleh pi. Tapi nak kena tunggu jalan tu clear lah. Tapi macam jalan yang dekat PD tu macam ada macam belopak lah sikit kan. So tak boleh nak ni sangat. So aku tengok kan, pasal apa 80 lah. Baru aku perasan rupanya motor aku ni jadi berat. Tak apa, aku pulas macam biasa. Time tu aku tak fikir langsung bab-bab nak kena kacau dengan hantu ke apa, tak. Time tu aku cuma takut kawasan gelap kot, tiba-tiba ada kereta tahan tak lagi nak samun aku ke apa. Tak apalah, aku terus bawa motor. Lepas tu aku dah macam dah fed up lah. Sebab daripada 80 kan, dia macam turun macam sikit dah turun. Aku tengok sampai tinggal 40. Siapa tahan weh, throttle dah habis pusing. Tapi meter duk 40 lah. Tak apa, aku berhenti tepi.
Aku berhenti tepi kan. Time tu aku tengok motor aku, Hana bersepa, minyak habis kau, aku kata kan. Apa sepa hari dia slow macam ni. Bila aku cakap macam tu, tiba-tiba ada macam angin yang seram sejuk, macam suk macam tu kan. Lepas tu kan, time tu barulah aku macam terfikir benda-benda yang tak berapa nak syok ni lah. Aku baru terfikir benda-benda lagu tu. Oh, time tu aku rasa seram sejuk dengan bahaya, jalan tu kan gelap, ya Allah. Lepas tu aku macam, apa aku nak buat ni dengan kereta sebiji, apa pun tak ada. Aku cuak gila time tu. Lepas tu kan dalam raga motor aku ada ayam. Memang aku selalu buat ayam ni lah kan, sebab kita nak pergi buat paranormal kan. So aku setiap kali aku pergi buat paranormal, memang aku akan standby ayam mineral 2-3 botol. So aku ambil ayam tu, aku baca lah Fatihah 3 ku, ayat kursi, aku baca. Lepas tu aku membuih kat ayam tu, aku tawakal lah, aku minta tolong sangat dengan Tuhan kan. Aku juruh hitam motor aku. Lepas tu aku biar set. Lepas tu aku minta doa lah dekat Tuhan kan. Sebab kita apa-apa pun kena minta tolong daripada dia. Aku nak minta tolong kat siapa tengah jalan macam tu? Aku nak minta tolong kat siapa? Siapa yang ada dekat area situ? Nak minta tolong orang daripada KL. Berapa jam mereka nak sampai sana? Nak minta tolong orang dekat BD. Berapa jam mereka nak main kat aku? So tak payah kita minta tolong daripada Allah. So tak apalah, aku pun tawakal, duduk tepi tu, relax lu, tengok kiri kanan apa semua. Aku cakap, last kali aku cakap macam ni, ya Allah Tuhanku, tolonglah pemudahkan urusan aku. Sebab aku bukannya nak pergi buat benda tak elok, aku cakap macam tu. Lepas tu kan, aku pejam mata, aku relax dekat seat motor kan. Lepas tu aku buka mata, aku nampak ada lori lalu, aku nampak ada kereta lalu. Tapi masa lori tu lalu, dia bagi high beam dekat aku tau. Lepas tu aku angkat tangan je lah kan. Mungkin dia ingat aku rosak ke apa ke, sebab dia berhenti, masalah pula. Aku try start motor dah boleh. So aku start motor, aku terus perah teruslah sampai dah habis keluar. Lepas tu kalau hampa perasan, masa kita nak sampai dekat PD tu, time tu dah PD dah, tapi kan masa kita nak pergi ke Mayang Sari punya tempat tu, Batu 10 ke apa, aku tak ingat. Tapi nak pergi ke situ kan, kita kena lalu TUDM ke TLDM. Sebelum kita sampai situ kan, kita kena lalu ada satu jalan yang ada jambatan atas dia. Tapi jambatan tu bukan jambatan jalan, dia cuma jambatan yang kiri kanan dia hutan. Yang ada orang dengar, aku dengar orang cakap jambatan tu sebenarnya buat untuk orang bunian jalan lah, untuk macam kan kita buat jalan tu untuk kita jalan kan. So dia macam buat perjanjian dengan orang-orang dekat alam sana supaya kita guna jalan bawah, dia pun guna jalan atas. Ada yang kata lagu tu, ada yang kata macam-macam cerita lah pasal jambatan tu. Tapi kalau daripada segi saintifik dia, jambatan tu dia bina untuk binatang-binatang dalam hutan tu melintas. So tak ada lah binatang-binatang tu dia lintas guna jalan raya kita ni. Okay, so masa aku lalu dekat situ, atas jambatan tu aku nampak ada bentuk macam figure, bentuk badan orang duduk berdiri. Tapi aku tak nampak lah orang tu perempuan ke lelaki ke pun, dan aku tak tahulah. Cuma aku nampak figure orang yang berdiri dekat jambatan tu. Aku diam je lah, aku macam alah biasalah kan, jalan gelap. So aku terus je jalan-jalan. Aku dah terus jalan apa semua, sampai dekat Mayang Sari tu, aku parking motor. Sebelum tu lupa. Aku tak tahu jalan nak pergi Mayang Sari tu. Aku dah sampai dekat PD dah ni. Aku dah sampai dekat apa nama dekat bulatan yang kan ada bulatan, ada mamak. Lepas tu tak silap aku ada Hotel Marina ke apa kat situ yang ada mamak. Lepas tu daripada macam mana aku nak kata, aku tak ingat tempat askar tu TUDM ke TLDM. Aku rasa TUDM. Daripada TUDM tu kalau kita straight, kita akan jumpa roundabout. Dekat roundabout tu pula aku rasa dekat roundabout tu ada lambang kapal terbang tak silap aku tak ingat. So bila dah sampai dekat roundabout tu kan ada mamak apa semua kan. So aku tak tahu jalan nak menghalau ke Mayang Sari tu. Aku tanyalah seorang brother ni, dia tengah hisap rokok kat atas motor kan, dia tengah tunggu bini dia. Aku tanya dia, jalan nak pergi Mayang Sari tahu dah dekat mana.
Lepas tu dia kata, oh jalan dia kat sini. Lepas tu aku jadi macam blur, kat sini mana-mana. Lepas tu bini dia mai. Bini dia kata kenapa? Lepas tu laki dia kata lah, oh dia pun ni nak pergi Mayang Sari. Lepas tu bini dia kata, tak apalah, boleh lah tu kita tunjuk sekali kan kita nak lalu kat situ juga. So laki dia kata, betul juga, kami nak lalu kat situ, ikut kami je lah. Aku pun ikut lah dia pun. Aku ikut kan. Lepas tu dia pun tunjuk, ni Mayang Sari, dia pun cakap kan. Aku pun tak apalah, aku pakai motor. Lepas tu aku turun daripada kita tak boleh nak masuk dalam bawa motor. Kita kena parking kat luar kat kedai makan kan. Daripada kedai makan tu nak masuk ke dalam tu bukannya dekat, jauh. Tapi aku turun je motor kan, aku dengar ada benda duk macam dia gelak, dia macam macam tu. Lepas tu aku macam apa benda tu. Lepas tu aku macam assume dekat kedai makan tu, sebab aku tengok kedai makan tu macam baru lepas kena tutup lah. Sebab aku baru nampak macam staff dia baru balik pun semua. Time tu pun dalam pukul 12 lebih macam tu lah. So aku macam nampak staff dia macam baru balik pun semua. So aku assume macam mungkin ada lagi staff perempuan dekat dalam tu tengah tengok cerita lawak ke apa, kita tak tahu kan. So aku jalan macam biasa je lah masuk kat dalam. Okay, so itu je lah kisah-kisah seram aku masa aku pergi ride. Sorry lah kalau hampa rasa tak seram, tapi itulah kisah aku. Sebab aku nak tambah-tambah cerita bagi seram macam mana lagi. Sebab memang tu je kisah aku. Okay, Alhamdulillah. Okay, so sampai situ je nah. Aku harap hampa tak dak lah macam terlampau taksub sangat dengan cerita aku ni. Tak dak lah sampai hampa terbawa-bawa dalam mimpi. Tak, kalau boleh jangan terlampau takut lah. Kalau hampa rasa takut, janganlah takut kan. Kalau boleh, aku cuma minta hampa support aku je. Tapi jangan terlampau taksub. Sebab apa, memang kita wajib percaya benda-benda gaib ni. Tapi jangan terlampau taksub. Ingat tu, jangan mudah percaya bak kata Casey champion. Okay, so for those yang dah subscribe aku, thank you so much korang. Aku kata aku nak buat giveaway, aku tak buat lagi. Minta maaf sangat-sangat korang. Memang aku nak buat giveaway, tapi PKP kan, aku nak keluar pergi post pun susah. Okay, so korang yang mana belum subscribe tu, please hit button subscribe, and then tekan button share, tekan button like, and then jangan lupa hit notification bell. Okay, so sampai sini je chit chat dengan korang. Jumpa lagi next time. Bye.